Assalamualaikum Ustaz, tolong kupas kesahihan kot dan kelebihan surah Al-Mulk untuk dijadikan amalan tiap-tiap malam. Loh, kan ada hadis. Buka dekat situ, Nabi kata, ada kat kertas tu ada tulis hadis tabur kecil, yang tu boleh baca. Nah, dia tak kira hadis tu tak semestinya sahih. Hadis tu dhaif pun boleh pakai, janji dia hadis juga. Kelebihan amalan, memang ada hadis yang diriwayatkan Nabi kata ada 30 ayat kalau siapa-siapa baca setiap malam maka akan menjadi penyebab syafaat, recommendation masuk syurga, selamat kita duduk dalam kubur, iaitulah surah Al-Mulk, tabarakalladzi bihadihil mulk. Banyak ayat-ayat hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan bacaan surah Al-Mulk. Baca ya tuan-tuan. Kalau tak ada kelebihan pun sudah pasti dia adalah satu surah daripada 114 surah yang ada dalam Quran. Baca dah tentu dah dapat pahala. Sahih tak sahih pun nombor 2. Janji dia memang sahih adalah ayat Quran. Baca. Dia kata boleh baca Yasin malam Jumaat. Boleh ya? Tak, dia kata tu baca Kahfi lagi bagus. Hambi ya baca. Hang duk cerita yang ni tak betul, yang ni tak betul. Hang apa pun tak buat. Duk cerita baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, hang tak buat pun. Hampir duk kata orang, oh baca Yasin malam Jumaat bid'ah masuk neraka. Pula dah. Habis tu hang duk baca ke surah Kahfi setiap kali Jumaat? Pun hang tak baca. Orang buat pun hang bukan nak bagi sokongan. Hang duk kira nak bagi supaya hapuskan benda tu. Lepas tu hang pun tak buat. Oh, jangan duk perangai macam tu. Ni dah jadi perangai, bukan perangai Nabi Muhammad. Perangai dah jadi perangai setan tu. Nak menghapuskan benda-benda kebaikan di muka bumi. Kita nak manusia baca Quran, kita nak manusia hidup dengan zikir. Tiba-tiba kita main duk bagi patah semangat orang nak buat benda-benda yang baik. Dia kata apa? Buat baik apa kalau bid'ah Nabi tak buat? Yang tu hampa punya fikir lagu tu. Kami belajar walaupun Nabi tak buat, tetapi sekiranya benda tu tidak ada larangan daripada Nabi, maka benda tu adalah harus untuk kita buat. Tak ada masalah. Tarawih 20 Nabi buat ke? Tak, Nabi buat ke dengan orang ramai-ramai? Tak, Nabi buat ramai-ramai hanya 3 hari sahaja, 3 malam sahaja. Itu pun 8 rakaat sahaja. Baki, mana dalil kata buat 20? Nabi buat dalam rumah. Sebab itulah Umar Al-Khattab bila dia jadi khalifah, masa zaman Rasulullah ada, dia tak mau pandai-pandai. Sebab Rasulullah duk ada lagi. Abu Bakar jadi khalifah, dia tak mau pandai-pandai. Abu Bakar lebih senior daripada dia, maka dia hormati. Bila mai dia yang pegang tampuk kekuasaan jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, maka dia perintahkan buat berjemaah ramai-ramai di masjid 20 rakaat. Antara kita yang tak kenal Nabi Muhammad dengan Umar Al-Khattab yang kenal Nabi Muhammad yang buat 20, siapa lagi betul? Awak tuan-tuan nak kata dah Umar buat bid'ah, nanti esok di akhirat Umar masuk api neraka? Berani cakap begitu? Berani nak ingat? Siapa berani cakap? Kan? Mufti mana berani cakap macam tu? Mai kita nak dengar. Kalau berani cakap, siapa yang berani cakap Umar tak betul? Zaman Rasulullah azan 2 kali, zaman Sayyidina Uthman azan 3 kali. Maksud azan 3 kali dalam Sahih Bukhari dia kata, maksud azan tu azan sekali dengan qamat lah, jadi 3 kali. Maknanya seperti yang kita buat sekarang ni, azan 2 kali. Termasuk dengan qamat tu dia kira azan juga, dia kira azan 3 kali dari sudut bahasa. Maka zaman Nabi azan sekali lah. Sekali azan mai khatib ni terus khutbah ya. Lepas tu qamat terus semayang. Mai zaman Osman azan sekali masuk waktu, sat lagi duduk sat mayang sunat apa lebih kurang, azan pula lagi sekali, bila azan lagi sekali baru naik mimbar. Nabi tak buat itu pun. Abu Bakar tak buat, Umar tak buat. Pasal apa zaman Osman dia berani buat? Hang kan lagi kenal Nabi ke dia kan lagi kenal Nabi? Sebab tu tuan-tuan, benda orang buat ke arah kebaikan jangan kita pergi duk cantai. Saya bila orang kata betul pandangan ulama yang mengatakan 40 semayang 20 rakaat itu baru nama tarawih, tapi saya masih lagi boleh bertolak ansur. Ada pandangan ulama kata 8 tu tarawih, tapi banyak ulama mengatakan bahawa khususnya mazhab ulama dalam mazhab kita Syafi'i yang mengatakan bahawa tarawih itu adalah 20 rakaat, bukan 8. 8 tu dikira sebagai semayang sunat mutlak, hanya menghidupkan malam, tetapi bukan tarawih. Tapi tak apalah, dia buat 8 lah kira okey lah, bila tak buat langsung. Dia malam ni ada orang bagi sponsor, dia main-main dekat saya duk menjaga tang tu lah. Dia kata, Ustaz ni ambil duit,
Ustaz bagi tahu kat pihak masjid, tolong Ustaz 10 malam terakhir Ustaz ambil koko Ustaz ni, Ustaz bancuh ni, saya bayar duit, Ustaz bagi suruh bancuh, lepas tu habis tarawih Ustaz bubur di luar bagi depa minum koko ni. Bagus pak cik kepala otak dia fikir bagus, nampak dia ni dia panggil orang yang mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Oh, dia cerdik. Dia duk dengar selalu saya sebut, dia mencari peluang. Dia cari, dan semua dia cari dia dah balas lah. Dia mencipta peluang. Ada orang lain dapat tak peluang tu? Orang lain tak dapat. Dia mencipta peluang. Betul tak? Haji malam ni dia bagi rezeki, saya bagi minta tolong depa bancuh, letak kat luar. Dia kata siapa keluar tarawih tu 8, depa boleh minum. Bagi koko. Tak pelik lah tuan-tuan. InsyaAllah yang tu satu peluang untuk buat benda-benda kebaikan, insyaAllah. Mudah-mudahan 10 malam terakhir ni tuan-tuan, 10 hari terakhir ni, dengan kita punya qiyam, dengan kita punya siam, puasa kita, dengan kita punya amalan, tingkatkan. Dan time-time ni saya nak abang tuan-tuan minum air putih banyak. Tolong, ada koko pun minum bila sikit, free orang bagi, tak? Tapi minum air putih banyak. Jaga kesihatan, makan benda-benda berkhasiat, makan buah banyak, makan sayur banyak, buatlah apa nak buat, exercise ke apa ke, janji kena sihat. Inilah saat-saat nak mendapat kembali reward daripada Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Sedekah gila-gila, wirid gila-gila, selawat, tasbih, zikir, semayang, Quran 10. Memang tak larat tuan-tuan, memang tak larat, tapi sabar Ustaz. Lepas habis Ramadan ni, Syawal, bolehlah kita rehat sikit. Ya. Tapi masalah ni bukan masa fikir rehat. Kalau boleh jom mai i'tikaf di masjid lagi bagus untuk buat amal ibadat.